Bila Allah suruh buat, kita tak buat, apa implikasinya? Seolah-olah hadir dalam kelas akidah. Lepas sejam, dia bagi tuan-tuan, dia kata siapa yang menolak undang-undang Islam, ini bermakna dia telah menolak Tuhan yang telah memberikan undang-undang tersebut. Clear. Kita bukan tolak manusia mana-mana, bukan tolak organisasi mana-mana, tetapi kita sedang berhadapan Tuhan yang telah memberikan undang-undang tersebut. Tuan-tuan, puan dan mas sekalian, apabila berlaku di dia macam ni, bab akidah ni, dia kadang-kadang orang menganggap itu adalah fiqh. Itu adalah fiqh. Tetapi keazaman itu akidah. Pelaksanaan dia akan jadi fiqh, tapi keazaman nak pada satu undang-undang, inilah undang-undang terbaik, itu akidah. Dia akidah ni, dia mesti yakin. Kalau buat fiqh, tuan-tuan, dia zon boleh diterima pakai. Dia dalam keyakinan ni dia ada yakin. Yakin ni 100%. Bawah yakin dia nama dia zon. Zon. Sampailah 50 lebih. 50% namanya syak. Syak. 50-50. Bawah 50 namanya waham. Namanya waham. Jadi tuan-tuan, akidah dia mesti yakin. Mesti yakin. Tak boleh zon. Dia kata, aku rupa iman ni, bukan aku tak percaya semua, aku tak percaya satu je. Percaya pada kitab tu je, aku tak percaya. Kafir. Aku yang kata Allah ni, aku bukan tolak semua. Aku cuma tak percaya 0.001% je. Kafir. Sebab ini akidah. Quran ni bukan aku tak percaya semualah. 3 baris, 3 huruf je, aku tak percaya. Kafir. Ini akidah. Kalau buat fiqah, dia boleh zon. Zon tu boleh diterima pakai lagi. Contohnya, tuan-tuan hadir salat. Tuan-tuan pernah dengar dia taradud 3 ke 4 kan? Pernah dengar kan? Bila dia hadir, dia imam Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia pun Allahu Akbar. Kemudian dia fikir 3 ke 4, apa namanya? Namanya gila. Sebab imam baru takbiratul ihram, dia duk fikir 3 ke 4. Dia timbul masalah kalau dia terlewat masbuk. Dia datang-datang, imam tahiyat awal dia turun. Habis je, kemudian dia pun teringat, ya aku 2 ke 3 kan? 2 ke 3 kan? Kalau 50-50 namanya syak. Maka dia kena ambil yang kurang. Kita selalu dengar. Tapi kalau dia peringkat zon, aku ni memang ingat betul lah, aku memang tadi ni aku datang tu, aku duduk tahiyat awal, tapi belum yakin lagi lah. Sebab yakin 100%, dia tahap zon, maka zon tu boleh diterima pakai. Dia jadikan 3. Yang kata kena ambil yang kurang tu ialah syak. 50-50, 2 ke 3, 2-3, ambil 2. Begitu. Tapi bab akidah dia tak take. Maka tuan-tuan lepas dan sekalian, saya buat cerita macam ni. Kita berlaku di India beberapa bulan yang lepas, apabila seorang wanita dirogol dalam bas oleh beberapa orang lelaki. Ingat kan? Lalu rakyat India bangkit buat demonstrasi, menuntut kerajaan India untuk memperkenalkan satu undang-undang yang agak lebih keras supaya jenayah rogol ini tidak berulang kembali. Lalu pemerintah India yang majoritinya Hindu, mereka tercari-cari apakah undang-undang terbaik untuk kita perkenalkan supaya kes rogol ini tidak berulang. Saya nak tanya pada tuan-tuan, salah atau tidak pemerintah mereka tercari-cari satu undang-undang untuk mengatasi kes rogol ini? Salah atau tidak? Tak salah, kerana mereka beragama Hindu dan dalam kitab Veda Hindu tidak ada bab undang-undang. Okey, berlaku di Tibet. Majoriti pemerintahnya kata Buddha. Lalu berlaku kes jenayah, mereka pun terfikir, kita nak buat undang-undang apa untuk mengekang kes jenayah ni? Kita nak cari undang-undang yang mana nak perkenalkan? Salah atau tidak mereka tercari undang-undang lain? Tak salah, sebab mereka Buddha dan dalam kitab Buddha tidak ada bab undang-undang. Tetapi kamu yang mengaku Islam, apabila berlaku kes jenayah, masih tercari-cari undang-undang apa yang perlu kita perkenalkan untuk kita mengekang kes jenayah ini. Salah atau tidak? Salah, sebab dalam kitab kamu Al-Quran sudah ada bab undang-undang. Kita cari apa lagi? Kita
Tuan-tuan tak boleh Ustaz, kita masyarakat majmuk, nanti kalau kita laksanakan macam mana pula orang bukan Islam? Dia bebas lah. Tak bebas, sivil lah. Kekalkan sivil. Hak kita bicarakan untuk orang Islam yang kita percaya ada syurga dan ada neraka. Kita percaya ada wajib, ada sunat dan pelbagai hukum lagi. Kita percaya ada pahala, ada dosa. Hak ni yang kita nak kenalkan kepada orang Islam. Orang bukan Islam, dia ada sivil. Maka tuan-tuan berpuas dan sekalian, sebab itu bila kita cerita undang-undang Islam, ia adalah ni definisi Al-Quran yang kita kembali balik kalam Allah, kata-kata Allah. So penolakan kita terhadap mana-mana juzuk yang ada dalam Al-Quran ini bermakna kita menolak Allah itu sendiri. Berapa minit lagi? Habis? Berapa minit? Semua. Nanti orang nak cashkan cek tak apa. Salah. Baik, tuan-tuan puas dan sekalian. Al-Quran ialah kalam Allah yang merupakan mukjizat. Tuan-tuan baru datang tadi kita membicarakan definisi Al-Quran. Quran ialah kalam Allah yang merupakan mukjizat. Maknanya Al-Quran mukjizat. Dan Al-Quran ni mukjizat yang terbesar. Mukjizat yang terbesar. Mukjizat Nabi ni banyak. Nabi pernah bercakap dengan unta. Namun mukjizat itu tidak sebesar mukjizat Al-Quran. Sebab bila Nabi wafat, telah tamat mukjizat tersebut. Nabi pernah belah bulan. Namun mukjizat itu tidaklah sebesar mukjizat Al-Quran. Kerana bila Nabi wafat, mukjizat itu juga tamat. Nabi juga pernah keluarkan air di celah-celah kaki jari baginda. Namun mukjizat itu tidak besar banding dengan Al-Quran. Kerana bila Nabi wafat, mukjizat itu juga telah tamat. Nabi juga pernah memperbanyakkan makanan dalam perang Khandaq. Nabi perang Khandaq, tuan-tuan. Waktu dalam perang Khandaq ni, sahabat mengadu mereka sangat lapar. Sahabat pun ikat batu, tuan-tuan. Mereka tak tahu bahawa Nabi juga ikat batu. Sehinggalah bila Nabi gali parit. Nabi ni, tuan-tuan, Nabi ni, baginda adalah orang yang menunjukkan contoh. Bukan dia suruh sahabat dia gali parit, tapi Nabi juga menggali parit. Nabi bukan jenis dengan ini saya merasmikan parit Khandaq, lepas tu potong ribbon kan. Nabi bukan jenis macam tu. Nabi juga turun padang. Sebab itu sekarang ni syarikat-syarikat Eropah tak boleh nak lawan dengan syarikat-syarikat Jepun. Sebab CEO Jepun ni dia mula nak ambil apa yang Nabi buat. Ada ketikanya mereka turun sekali tengok buat kerja staf bawah ni, dia nak rasa bagaimana apa yang masalah yang berlaku. Syarikat Eropah dia tak buat macam tu. Jadi tuan-tuan, Nabi baginda jenis yang menunjukkan contoh. Bila sahabat tengok rupa-rupanya Nabi juga ikat perut. Nabi dalam keadaan lapar dan tak makan beberapa hari. Ikat perut, tuan-tuan. Nabi boleh hidup kaya, tapi Nabi tidak memilih untuk hidup kaya. Nabi boleh kenyang, tapi Nabi tak pilih untuk hidup kenyang. Tuan-tuan, Nabi boleh jadi kaya, tuan-tuan. Pernah ditawarkan Bukit Uhud jadi emas. Kalau Bukit Uhud jadi emas, bukan sekadar 24 juta. Ada sinonim dengan angka apa ke? Saya sebut je. Tuan-tuan sebut 24 juta, tak boleh. Saya tak tahu nak sebut angka apa orang. 250 juta lah. Salah tak? Payah ceramah kat bank ni, dia selalu dengan duit kan. Baik, tuan-tuan berpuas dan sekalian, Nabi boleh hidup kaya, tapi Nabi tidak memilih untuk hidup kaya. Sebab tu Nabi ni, sahabat-sahabat dengar cakap Nabi. Sebab Nabi tunjuk contoh. Tuan-tuan, bila pemimpin tidak tunjuk contoh, maka macam mana orang bawahan nak dengar? Contoh berlaku di Papua New Guinea. Bila pemimpinnya rasuah, pemimpin suruh rakyat jangan rasuah. Mana rakyat boleh dengar? Sebab pemimpin sendiri bapak rasuah. Ini berlaku di Papua New Guinea. Sebab tu saya tak pernah kena gam, sebab saya cerita semua luar negara. Baik, tuan-tuan berpuas dan sekalian. Kemudian berlaku di Zimbabwe. Zimbabwe, tuan-tuan, saya tak kisah orang rakan pun, sebab saya cerita semua luar negara. Zimbabwe, tuan-tuan, apabila berlaku masalah ekonomi, pemerintah dia suruh rakyat berjimat cermat. Dia shopping di Herald. Zimbabwe, tuan-tuan, shopping di Herald.
So rakyat berjimat-jimat, Allah nak jimat-jimat apa lagi dah. Kan, tuan-tuan tak apalah kerja macam ni, orang kampung. Maka tuan-tuan puas dan sekalian, Nabi pada satu ketika bila sahabat tengok ini keadaan Nabi, maka sahabat sikit lagi tuan-tuan, sahabat pun pergi bagi tahu isteri buat makanan, kemudian jumpa Nabi, wahai Rasulullah, isteri aku telah buat makanan nak jemput kamu wahai Rasulullah dan beberapa orang sahabat untuk pergi rumah. Nabi umum tuan-tuan, Nabi umum pada tentera, tak gabra sahabat ni. Tuan-tuan contohlah sebelum sembahyang Jumaat, tuan-tuan suruh isteri kan, abang nak jemput Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, 5 orang. Tuan-tuan pergi Jumaat, ada orang ramai, tuan-tuan bisik kat Tok Imam, lepas ni saya nak jemput Tok Imam, Bilal dengan 3 orang Siap lah. Tok Imam ambil mikrofon, testing, 1, 2, 3. Tuan-tuan, sidang hadirin sekalian, semua lepas Jumaat ni dijemput pergi rumah Syekh ni. Tak gabra kita tuan-tuan, tak balik rumah. Orang nak jemput 5 orang, dia jemput satu-satu masjid. Maka Nabi memahami sahabat ni. Nabi kata, kamu balik rumah, jangan isteri kamu jangan ganggu makanan ni. Sehinggalah Nabi sampai, Nabi cedok satu persatu dan semua tentera boleh makan. Dan itu antara mukjizat Nabi. Kalau banding tuan-tuan dengan Al-Quran, ini mukjizat kecil. Sebab bila Nabi wafat, mukjizat ini juga telah tamat. Al-Quran mukjizatnya sampai hari kiamat. Sehinggalah Allah telah mencabar makhluk. Allah kata apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Jika kamu ragu dengan apa yang telah kami turunkan pada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu surah sepertinya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, kamu datanglah, siapa nak bantu datanglah, dengan syarat bukan Allah. In kuntum sadiqin, jika kamu rasa kamu benar. Allah cabar. Kamu ni tak yakin mana? Orang Melayu ni dia bukan tolak semua, dia cuma ragu. Boleh ke undang-undang Islam buat? Boleh ke? Ragu. Raibin. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Ai la syakka fi. Tak boleh syak, tak boleh ragu. Boleh ke? Boleh ke? Tak ada keyakinan bahawa inilah undang-undang terbaik. Maka tuan-tuan, Allah telah datangkan satu surah seperti ini. In kuntum sadiqin, jika kamu rasa kamu benar. Maka tuan-tuan, puas dan sekalian, saya kira setakat itu dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kasar bahasa, mohon maaf banyak. Maka saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiikum.